Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, hai, selamat datang ke Prosamania In-Depth siri 2. Okay, hari ni kita ada dua tetamu jelita daripada Fakulti Penulisan. So, kita minta Nurin Amani dan Adriana sila memperkenalkan diri. Bermula dengan Nurin dulu, boleh? Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Amani atau digelar sebagai perempuan kopi C. Okay. Okay. Nana, silakan. Adriana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adriana binti Wahid, tapi dikenali sebagai Nana Markona. So, boleh panggil Nana lah. Yep. So, Nurin tadi nak panggil kopi ke nak panggil Nurin? No. Panggil Nurin je. Oh, panggil Nurin je. Okay. Alright. Jadi kita mulakan dengan ni, Farzana. Ada mungkin... Okay, so Nurin. Ya? Boleh tak cerita sikit latar belakang Nurin sepanjang Nurin terlibat dengan penulisan ni? Okay. Saya mengambil jurusan Asasi Seni Kreatif dan insyaAllah akan ke degree penulisan kreatif di Aswara. Okay. Okay. Saya mula menulis sejak kecil lagi, maksudnya dari kecil lagi dah terdedah dengan bidang penulisan ni lah. Saya mula menulis hanya di buku nota, di kertas. Lepas tu, sejak saya menulis tu, saya teruskan minat saya tu sebab yelah saya buat apa yang saya suka, apa yang saya minat. Jadi naik sekolah menengah, saya dah tetapkan impian dan saya dah tetapkan cita-cita dan impian saya untuk menjadi seorang penulis. Bukan sekadar penulis biasa, tapi penulis yang menyebarkan cinta, manfaat dan dakwah. Okay. Mengapa saya mengapa saya memilih Aswara adalah kerana makcik saya juga merupakan graduan Aswara dalam bidang fakulti penulisan juga. So dari situlah target saya selepas SPM adalah ke Aswara untuk memulakan dan belajar apa itu lebih mendalam tentang bidang penulisan. So kiranya tidak ada pernah menyertai mana-mana event about writing punya ke apa ke, tak ada Tak ada. Cuma minat je lah. Cuma nak diperkembangkan lagi macam tu. I see. So all the best for you. Okay, mungkin Nana boleh teruskan. Okay. So Nana pula macam mana? Macam mana boleh start in dalam bidang hip hop ataupun raps ni? Okay. Kita start dengan after sekolah lah. Sebenarnya minat rap ni dah lama tau. Minat rap since sekolah rendah lagi. Dah memang macam terjebak dengan underground. Bukannya sebab ada kawan-kawan yang minat rap, tak. Sebab saya suka stalk YouTube. Dan saya suka dengar lagu-lagu yang tak hit. Dan after that terminat dengan lagu-lagu underground lama. Lepas tu keep going. Masa form 2 baru tahu Malik tu siapa dalam Too Fat. Malik kan ramai orang kenal, sangat terkenal Malik kan. Then after that cari lagi underground. Hanya dengar lagu lah, tak adalah sampai nak menulis. Lepas tu masa form 5 try menulis untuk rap, tapi takut nak buat video, nak buat freestyle, buat free verse, takut. Tapi lepas dia habis SPM, banyak masa terluang. So saya try untuk buat free verse. My first free verse sangat whack. Tapi kalau kita tak hasil, kita tak tahu, right? So saya try lagi and buat. Then sampai satu tahap tu, ada satu lagu tu Malaysia hip hop, dia repost saya punya video tu. So like macam satu pencapaian jugalah sebab saya tak pernah buat song, tak pernah, hanya free verse je. Dan lagu tu macam wow, sebab okay, masa saya menceburi rap, saya pernah join satu group
which is teenagers juga, macam bayi-bayi kita juga dalam grup tu yang group baru nak hustle untuk rap. Oh, untuk rap lah, bukan grup nari ke bersilat ke, bukan? Bukan. Grup rap. Dia Alright, macam teruskan. kita punya fam lah that time. Then dari situ juga saya kenal ramai underground. Dan saya cuba seperti kenal lagu rap. kenalan underground yang terjebak, yang membuatkan you expose benda ni. Kalau masa kat dalam grup tu, tak tahulah korang kenal atau tak, tapi ada salah seorang daripada budak belakang macam Zaf, Liren, ada lagi Son of Eater, Nami Nikai, Nonsense. So basically ramai budak belakang. And ada lagi, saya pernah juga lepak dengan, tak adalah lepak like macam jumpa dorang sebab saya pun ada kawan yang bawa saya pergi gig, semua kenal-kenal dengan budak-budak underground rap. But actually sebenarnya saya bukannya more to rap hip hop tau. Saya more to PC macam pinjaman. Apa? PC? Macam pinjaman. Arjuna Lila. Paling the best lagu dia adalah BR. So, di mana tu? Another one is lagu Levitasi. Lagu Levitasi tu buat saya. Oh, Levitasi. Okay. Pernah dengar Levitasi. Fin Jamal, right? Okay, so lagu-lagu tu buat saya lagi nak menulis tentang rap. Means macam tulis dia any lagu yang boleh bawa makna, boleh ada point untuk bagi tahu kat masyarakat, then jadikan dia as a rap. Then so saya pun dulu dia lah inspirasi. Banyak. Yes. Faham. Kalau macam Nurin pula, apa inspirasi yang Nurin ambil? Macam dari mana dapatnya inspirasi untuk menulis tu? Okay. Sebenarnya bagi saya adalah penulisan ni, saya banyak belajar daripada penulis-penulis hebat yang bagi saya inspirasi. Penulisan ni adalah bidang yang saya tak pernah menyesal. Macam tu lah. Oh, sangat berwibawa sambil berkata-kata tu. Nampak tak menyesal tu. Okay. So biasanya benda tu peribadi ataupun cerita pasal kita orang. Tahu juga kan tentang penulisan yang Nurin karya kan. Okay. So mungkin boleh kongsi. Okay. Saya dah banyak menulis. Contohnya macam cerpen, puisi, skrip, lakon layar, lakon pentas. Selain tu, saya juga pernah terlibat dalam short film untuk menjadi pelakon. Jadi dari situ saya ada basic juga tentang kemahiran dalam filem yang berkait Nurin ni. Itulah makin lama makin banyak kita tak tahu. Tengah naik. Maksudnya bila saya ada kemahiran dalam filem tu, dia berkait rapat dengan saya punya skrip lakon layar. Jadi saya tahulah semasa saya menulis skrip lakon layar tu, jadi saya ada pengetahuan tentang filem juga. Oh, wow. Okay. So macam tu lah. So mungkin ada soalan untuk Nana. Nak tahu Nana. lagi ke pasal dia punya? Boleh. Kita ada lagi. Okay. Kita sedang menantikan internet yang baik. Alright. Nana, contohlah kita rap Malaysia ni, mungkin pelbagai bahasa dicampurkan dalam penulisan, dalam lagu dorang, dalam lirik semua kan. Yes. So adakah penggunaan dewi bahasa itu sendiri, bahasa rojak tu, dalam lirik ataupun dalam penulisan menjadi penghalang pada audien dan pendengar? Kalau buat masa sekarang ni, like
zaman metropolitan yang sekarang ni, bahasa ni sangat tak terhad, sangat bebas. Macam kita campurkan bahasa rojak kan. Macam-macam lagu sekarang sangat rojak, sangat macam kalau boleh apa yang kita gunakan sekarang, benda yang sangat right? Benda tu betul. Benda, dan kalau lirik dia pun syok, kita dengar pun fun kan. Untuk kalau bahasa rojak ni lah. Betul. So dia tak adalah menjadi penghalang sangat. Okay, bagus. Betul. Tapi kat dalam bahasa-bahasa yang dalam lagu-lagu yang kita gunakan tu, means macam yang sekarang tengah trend tu, semuanya guna bahasa-bahasa yang sangat trend sahaja. Tak ada bahasa-bahasa Melayu yang lama yang tak pernah digunakan yang masukkan kat lagu-lagu yang sekarang ni. So untuk orang-orang zaman muda sekarang, yang budak-budak zaman sekarang ni, diorang pemikiran diorang agak cetek lah untuk bahasa-bahasa yang lama tu. So sayang. And macam tadi, tambahan, kalau contoh macam saya nak buat lagu kan, saya cuba untuk kumpulkan puisi-puisi and sedang bekerja untuk menulis lagu-lagu. Saya akan susun betul-betul supaya lagu-lagu tu ada maksud yang boleh disampaikan kepada masyarakat dan tak disalahfahamkan. So penulisan Nana ni more tu kepada mesej dan manfaat lah, bukan ke macam mana? Sebab kita kalau menulis, kita fikirkan karya tau. Kita lebihkan karya daripada kita fikirkan kita punya populariti. Selalunya macam tu lah. So daripada saya selalu keluarkan lagu tapi kita nak sampai message tu tak ada, so sayang. Macam sayang sangat untuk kita keluarkan. So Setuju. Baik, jelas. Kalau macam Nurin, macam mana Nurin tingkatkan momentum untuk menulis? Apa yang Nurin praktikkan? Adakah makan telur ke? Untuk memperkembangkan lagi daya fikiran tu kan? Susu ke? Mungkin. Okay. So macam mana? Pada saya lah, kita perlu sentiasa mencari isi dan topik tentang isu-isu terkini untuk kita mengulas bagi pendapat diri sendiri. Maksudnya kita terus banyakkan membaca. Jadi bila kita teruskan membaca, jadi otak kita akan berfikir, lalu dia akan menghasilkan hasil karya kita sendiri. Okay, baik. Jadi dalam kata menghasilkan karya penulisan dan ataupun lagu lah kepada Nana sekalipun, wajarkah kita berguru ataupun ni aku boleh tulis orang ni, tak payah tanya pendapat orang lain lah, macam mana? Okay. Adakah patut kita berguru juga untuk macam mana? Bolehkan dengan Nurin dulu? Okay. Bagi pendapat orang, penulisan ni macam tak perlu belajar tau. Kau sekadar menulis, kenapa kau nak belajar kan? Macam tu kan. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang kita buat perlukan ilmu. Apa yang kita buat perlukan berguru. Jadi panduan kan? Panduan. Jadi kenapa saya sambung belajar dalam bidang ni adalah kerana saya nak lebih mendalami. Ada banyak benda yang saya tak tahu pasal penulisan. Jadi dari situlah kita perlu belajar. Bukan hanya sekadar menulis tapi isi tu kosong. Walaupun apa yang disampaikan tu ada isi, tapi kalau tak ada ilmu, benda tu tak nampak apa pun, tak meresap ke hati pembaca macam tu lah. Wow, meresap. Baik. Nana, bagaimana? Macam tu juga ke atau? Kita kena berguru. Sebab, ni berdasarkan pengalaman lah. Pengalaman. Nana dulu masuk Aswara bukan sebab nak go to penulisan tau. Nana nak masuk Aswara go to theater. But bila dah belajar kan, Nana ambil penulisan sebab Nana minat menulis. Jelas nyata terlihat di mata yang bahasa kita tenggelam di persada dunia. Okay, dapat tak? Sangat. So kita dah tak nampak dah nilai-nilai estetika tu semua. Tak nampak dah. Yang kita nampak bila orang macam sometimes bila you pergi kat tempat-tempat yang tempat belajar, okay contoh bukan Aswara lah kan. Aswara diterapkan bahasa Melayu, betul tak?
dalam penulisan. Cuba you pergi tempat-tempat universiti lain. Contohnya yang English or science or like that. Then kita bawa bahasa-bahasa kita. Diorang mesti akan jakun. Diorang mesti macam, bahasa apa ni? Ni bahasa Melayu ke? Oh serius lah. Dah macam tu. Betul tak? Betul. So, tenggelam ataupun tak, dah jelas nyata depan mata. Makin Okay, pada pendapat saya lah kan, zaman sekarang ni orang tak titik beratkan sastra dalam penulisan. Sebab kenapa? Sastra ni merangkumi gaya bahasa, bentuk ataupun rima, kemahiran menulis. Orang tak titik beratkan pun. Orang zaman sekarang ni hanya sekadar menulis. Menulis je apa, kemudian post dekat mana-mana. Orang yang tak belajar tu, dia akan anggap tu pun sastra. So dekat situ, benda tu dah salah lah. Maksudnya, sebab tu kita perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu macam tu lah. Siapakah tokoh idola yang menjadi inspirasi dan rujukan untuk meneruskan penulisan? Okay. Sebenarnya tokoh yang saya terinspirasi banyak, sangat banyak. Ui, Tapi banyak. Tapi saya ada ringkasan pendek. Jadi saya memilih Buya Top Hamka, five. iaitu Oh, top 3. top 3. Okey, teruskan. Okay. Iaitu Buya Hamka, dia seorang ulama atau penulis hebat daripada Indonesia. Kenapa saya amat minati beliau adalah kerana setiap hasil karya yang direka tu seolah-olah memang betul-betul wujud. Memang benda tu ada dekat dalam nyata, sedangkan itu hanya rekaan je. So perkara ni sangat interesting untuk kita ikuti jejak langkah tu supaya para penonton ataupun para pembaca lebih dekat dengan hasil karya kita. Okay. Yang kedua, antara banyak-banyak sastrawan negara tu memang semua saya suka, tapi saya tertarik dengan puisi-puisi Ahmad Said sebab puisi beliau bila kita menghayati memang akan berguguran air mata. Ui, Saya pernah buat bila Seazri agaknya, Seazri SEM 1 dia ada tayangkan dekat dalam kelas. Time tu tak tahu kenapa tiba-tiba berguguran. So macam apa yang ditulis tu sampailah ke hati kita. Sampai, ya. So yang ketiga, terakhir. Fazlina Isyamuddin. Saya tak ada lagi buku dia. Tapi saya pernah baca dia punya penulisan dekat komen seseorang, membuatkan saya tertarik dengan dia punya lenggok kata dalam penulisan. Jadi sampai sekarang saya tengah mencari sebab kat mana-mana pun memang dah tak ada stok buku dia. So dia memang salah seorang penulis hebat lah. Dan saya pernah jumpa dia dekat Carnival Buku Kuala Lumpur. Berada di tempat yang betul ataupun semakin tenggelam. Okay. Semua orang boleh menjadi seorang penulis tu. Yang seperti ciri-ciri Nurin sebut tadi tu lah. Tak semua orang dia full time kan menulis ni kan. Ya. Jadi adakah semua orang boleh menjadi penyampai, pejuang dengan penulisan? Sebenarnya tak semua. Ada yang faham tapi tak tahu. Ada yang tahu tapi tak faham. Jadi lebih baik penulis ni bekerja secara sepenuh masa kerana bila dia bekerja sepenuh masa, dia lebih banyak mengkaji, dia lebih banyak belajar tentang penulisan. Jadi mereka ni sebagai penyampai yang betul lah untuk tegakkan apa yang salah, tegakkan bahasa yang betul lah, macam tu lah. Sebab sekarang ni penulis separuh masa ni dia macam bila dia ada idea dia tulis, lepas tu diterbitkan tapi dia tak mengkaji pun, dia tak belajar. Macam tu lah. Okay, saya tambahan. Macam contoh kita ambil dalam rap. Macam saya punya pengalaman lah. Saya suka bagi orang baca
cuba kau baca aku punya rhyme, aku punya flow, aku punya Punya bars kan. dia macam dia punya bars tu kan. Kalau macam penulisan kan dia punya rangkap. Kau baca rangkap aku, kau baca aku punya metafora, kau baca aku punya hikmah aku. Tapi when it comes to rap, kau baca aku punya multis aku, kau baca aku punya flow, aku punya rhyme, semua itu kan. But bila dia buat macam tu, dia tak faham. Yang dengar tu tak faham. Dia macam, style tu kau punya ni, dia punya penulisan cantik tu, tapi message tu tak sampai. Ya. Dia tak tahu kan macam mana nak. Yes, betul. So sayang lah macam setiap penulis tu tak semua orang boleh jadi penulis. Tak semua orang boleh jadi penulis. Tak semua lah. Okay, baik. Setakat ni jelas bagi saya. Faham? Soalan daripada followers. Dia tanya bila nak release lagu. Ada tak karya-karya terbaru? Boleh sharekan dengan kita orang? Susah tu. Okay. It's a big surprise. Okay, so ada nak release lagu this month, next week, 20 hari bulan 7, 2020. Tapi lagu tu agak catchy and simple. Lagu tu simple sebab kita baru nak mula balik, kita baru nak build up balik. So lagu tu agak simple, sangat-sangat simple. And lagu tu memang untuk someone. So yeah, itu agak special lah untuk kita punya permulaan. Kiranya permulaan lagu tu terus pasal someone lah macam tu. Sebab dia yang macam okay, you kena buat yang, you kena buat. Dia tau. Dia yang keluar modal lah. Dia yang macam jom pergi record, jom pergi tulis lagu. Tak apa, I mendorong. So kita macam okay. Mungkin dia salah seorang istimewa dalam Nana macam mana? Yelah faham tak? Okay, boleh tak share sikit je? Ada tak boleh konten yang boleh share? Mungkin ada bagi teaser sikit ke chorus ke 10 second ke. Okay, kita malu lah. Okay, kita ambil sikit dia punya chorus. Okay? Okay. Hook. Sayang, kau bukan yang pertama, tapi hati ini milik engkau juga. Tolong, kita akan tetap bersama. Janji aku kan setia. Sayang, kau bukan yang pertama, tapi hati ini milik engkau juga. Tolong, kita akan tetap bersama. Janji aku kan setia. Wow, nice. Okay, good luck Ana. So, kita ambil masa sikit nak promote lagu tu, akan post dekat YouTube. Alright. Nanti kita akan bagi tahu masa tu bila, and kita akan buat teaser akan post dekat Instagram Nana Marcona. Okay guys, make sure catch up dia punya perkembangan release lagu guys. Kita sama-sama menyokong. Betul. Thank you. Ada tak puisi ataupun karya-karya lain yang boleh dikongsi? Macam Nana tadi dah share kan? So Nurin mungkin ada? Okay, ada. Yang tanya bila nak baca puisi, inilah dia. Inilah time dia. Satu puisi yang ringkas je, jadi saya nak baca sikit lah Bunyi dia macam ni. Ada hal yang indah-indah, jangan kau biarkan dengan mudah dan pergi berpaling tadah, kerana ada sisipan sebuah makna yang memberi jawapan segala waktu kau sepi di penjuru dunia. Okay, maksud puisi ni adalah apa yang berlaku dalam hidup kita dan hal-hal yang indah tu janganlah kita ambil ringan, jangan kita abaikan dan pergi tanpa menghargai. Kerana perkara-perkara yang indah ni lah dia mempunyai makna dan jawapan buat diri ketika kita sedang jatuh dan lelah di dunia. Macam tu. Nampak Fazah terjatuh tu. Elok jangan ke belakang. Betul dalam. Betul. Sampai. Nampak maknanya Fazah sampai.
Apa tajuk dia? Tak ada lagi ke? Macam mana? Jatuh. Tajuk dia sebuah makna. Sebuah makna. Penuh bermakna Ya, sangat penuh Okay. bermakna. Okay, so guys, ada tak harapan yang korang nak sampaikan? Siapa-siapa, Nurin ataupun Nana, ada tak? Nana ada pantun. Okay. So, Masuk. Mari Masuk. kita lihat. Mari kita dengar. Silakan. pantun tau, bukan rap tau, pantun. Okay, boleh. Lantang suara bahaskan tradisi. Gagah bagai si puaka satria. DIP 2 isytiharkan rap dan puisi. Terima kasih Prosa Mania. Terima kasih. Itu satu penutup So, yang sangat 2 in 1 cantik Itulah. Ya. Kita luck dapat dengar dorang punya karya ni kan. Kau pun betul. terceduk tadi. Ya tu. Sebab tak tersungkur ke belakang ni. Okay. Menarik. Tak ada last word? Any last word? Saya cuma nak bagi sokongan kepada penulis ataupun yang bakal menjadi penulis. Teruskan dan jangan berasa negatif sebab penulis adalah sesuatu yang luar biasa. Kita adalah, kita tak sama dengan orang lain. Kita hanya kita. Jadi teruskan. Okay. Dan jangan lupa teruskan berangan. Tapi berangan dengan usaha. Penulis ni masuk ke berangan. Penulis berangan adalah satu Ya. benda yang sangat diperjuangkan. Mungkin Faza boleh jadi penulis sebab dia antara salah seorang yang okay, tahu kita Okay, so guys, apa-apa pun saya harap kat mana pun korang berada akan datang, just be yourself and jangan selalu mendongak. Ingat masih ada lagi yang kat bawah, okay? dan selalu Tahu rajin lagi menyebarkan positivity sebab alright. Prosa Mania in depth sebab jemput Nana and Nurin dekat sini sebagai guest, and nak shout out to Asasi Aswara sebab izinkan kami belajar selama setahun and buka kami punya minda untuk teruskan apa yang kami ingin belajar, dan Prosa Mania ni as kami punya masa depan. And shout out to Sir Usman, Sir Syafiq, Sir Adika and all the students, alright. Ya, mungkin boleh siapa-siapa yang nak follow korang punya journey ni boleh follow IG tu Nana. Bagi tahu username IG ataupun Twitter yang korang nak kongsi, TikTok ke. Apa-apa je yang korang selalu update. Ya. Mulakan dengan Nana, Adrana dulu. Instagram apa? Okay. Alright, so kita Nana ada 2 Instagram. Satu Ada Instagram. 2? Yes. Satu Nana Markona, which is gambar or lagu, everyday update, daily update, and another one is Archive Kami, which is kita punya puisi yang kita compilekan dekat situ. Archive Kami. Spelling? A-R. Tahu ada yang tak tahu kan? Alright. So A-R-K-I-B, Archive, K-A-M-I, Kami. Archive Kami. Itu account tu kongsi seorang ke 2 orang? Diorang. Ada orang, okay. For sure. Okay, For Nurin. sure. Okay. Saya nak mengucapkan terima kasih sebab sudi mendengar. Jadi semoga apa yang kita orang sampaikan ni bermanfaat dan semoga menjadi Pedoman ke? Ya, Panduan. lebih kurang untuk korang teruskan berkarya dan bermimpi serta berangan sebanyak-banyaknya sebab berangan ni macam doa, satu doa. Bila kita berangan, dia akan jadi realiti yang macam tu. Okay, jadi jangan lupa follow IG
dan channel Telegram saya Perempuan Kopisi. Dan jangan lupa tunggu majalah puisi saya dan Nana akan keluar. Ya. InsyaAllah. We're looking forward to your collaboration soon. Good luck guys. Ada design tu nanti. Ada design tu nanti under Fakulti Penulisan. So korang don't forget to buy and don't forget to up to date dengan kita orang punya design. Nak sign. Okay guys, anyway thanks for watching. Apa-apa masih ada lagi Prosamania In-Depth Series 2. Kita ada banyak episod je. Kita ada banyak episod, so boleh stay tune and keep on tengok updates kita orang. So boleh follow lah. Okay, follow kita punya IG Aswara. Fazana, spelling. Okay, mungkin no. Okay, boleh follow IG asasi.aswara dan Prosamania. Okay, untuk melihat korang punya update lah. So terima kasih masa dan pengorbanan korang untuk malam ni. Dan yang menonton pinjamkan telinga. Terima kasih director sangat-sangat bertolak ansur dengan kita semua. So kita jumpa lagi next series or next episode. Take care. Bye. Bye.